عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan amal ibadah kita, salat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah setelah ini salat fardu isya secara berjemaah. Dan sama-sama kita duduk sementara menunggu masuknya salat fardu isya di salah satu taman daripada taman-taman syurga sebagaimana yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada malam ini kita sambung tahsin tilawah al-Quran kita, yakni kita meneruskan pada halaman yang ke-518 daripada surah Qaf yang berada pada juzuk yang ke-26, dan kita mulakan dengan awal surah, yakni ayat yang pertama. Sekali lagi insya-Allah kita mulakan hari ini menyambung pengajian tahsin tilawah al-Quran kita, yakni memperindah, memperelok, mempercantikkan bacaan al-Quran kita pada halaman yang ke-518 daripada surah Qaf yang berada pada juzuk yang ke-26, dan insya-Allah kita mulakan daripada ayat yang pertama. Okay, surah Qaf merupakan surah yang ke-50 mengikut susunan Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang kita maklum bahawa Al-Quranul Karim mempunyai 114 surah, dan Qaf adalah surah yang ke-50. Ianya mempunyai 45 ayat sahaja, dan ia adalah surah yang disepakati oleh para ulama yang mana ianya diturunkan di Makkah, atau kita sebut sebagai Makkiyah, yakni surah yang turun sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Antara perkara utama yang disebut dalam surah ini adalah berkenaan dengan membangkitkan hati yang lalai untuk menyedari hakikat kebenaran adanya hari kebangkitan. Ini Allah SWT menyebut kepada kita ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Dia, nak memberitahu kepada kita bahawa hari kebangkitan pasti terjadi, dan Allah SWT Maha Kuasa, mampu untuk membangkitkan kita semula. Dan juga disebut bukan saja-saja bangun begitu, bangun saja-saja tidak, tetapi bangun untuk dipertanggungjawabkan segala amalan yang kita lakukan di dunia ini, dan semua ataupun setiap orang pasti akan bertanggungjawab dan akan diberi balasan berdasarkan apa yang dia lakukan di bumi ini. Jadi kita dapat tahu bahawa bumi ini ataupun dunia ini adalah tempat ujian kita, dan akhirat adalah tempat kita menerima balasan. Di dalam surah ini disebut sekali lagi, ditegaskan berkenaan dengan adanya hari kebangkitan, dan Allah SWT datangkan bukti-bukti, dalil-dalil kekuasaannya, dan juga bila kita bangkit dihimpunkan di padang mahsyar untuk dibicarakan segala apa yang telah kita lakukan, dan seterusnya akan diberi balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan.
yakni jika setimpal itu bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, dia lakukan kejahatan, Allah Ta'ala balas setimpal. Adapun di sebelah kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bermuamalah dengan kita dengan disebut fadlihi, dengan kelebihan dia, dengan kurniaan dia. Paling kurang satu kebaikan yang kita lakukan dibalas dengan 10 hasanat, bahkan ada diganda hingga 700 kali ganda. Ada yang tidak ada hitungannya. Antaranya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah Ta'ala balas tanpa hitungan. Begitu juga dengan puasa, wa ana ajzi bih, Allah Ta'ala tidak tentukan berapa tak, aku sendiri yang akan balas. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat maha pemurah. Kita tidak boleh bayang bagaimanakah Allah SWT akan membalasnya. Okey, kita lihat dulu dari segi bacaan, kemudian kita masuk sedikit dari segi kefahamannya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang pertama, kita mulakan surah ini dengan huruful muqatta'ah. Huruf yang disebut huruf itu. Orang Arab jahiliyah, ketika mana mereka berada pada kemuncak bahasa, mereka hebat dalam berpidato, dalam bersyair dan sebagainya, tidak pernah mereka menggunakan huruf yang disebut. Tetapi huruf Arab ni dipanggil hijaiyah. Kita ejak a, i, u, ba, bi, bu, ab, mati. Tiba-tiba datang Al-Quran sebut qaf. Jadi mereka tercengang. Itu antara hikmah mengapa Allah SWT memulakan beberapa surah di dalam Al-Quran dengan huruful muqatta'ah. Jadi maknanya tidak diketahui. Itu ramai ulama berpendapat gitu. Maknanya hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Walaupun demikian, ada juga para ulama yang memberi tafsiran. Okey, qaf dari segi hukumnya kita baca dengan 6 harakat. Kita sebut sebagai mad lazim harfi mukhaffaf di sini. Mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi kita panjangkan qaf 6 harakat. Yakni kita sebut qaf itu dengan qaf, alif, fa. Jadi qaf panjang pada alif, bila berhenti bunyi fa. Jadi setengah orang yang mungkin baru nak belajar, dia kata mana datangnya bunyi fa? Tak, itu sebutan bagi huruf qaf. Jadi kita sebut qaf. Dan fa itu sebagaimana yang kita belajar adanya sifat hamas, ini kita keluarkan angin. Okey, sama-sama auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Qaf. Ada orang baca qa. Tak betul? Qasama. Ada yang baca? Alif lam mim ra. Ni cerita-ceritalah orang-orang yang biasa temu duga. Dia kata alif lam mim ra, sepatutnya kita baca alif lam mim ra. Perlulah 6 harakat dan sebagainya. Ada yang mungkin tidak biasa baca, dia baca al-mari. Al-mari. Alif lam mim ra. Jadi Al-Quran ini salah satu ilmu yang lebih khusus, kita perlu musyafahah, talaqi, baca dengan guru ataupun dengar bacaan guru, kemudian kita baca, guru betulkan dan sebagainya. Okey. Wal, jelaskanlah qur, ra tebal. Ra ini bila mati, ra ini adalah huruf yang di dalam huruf hijaiyah kita ada 28 ataupun 29 huruf. Semuanya nipis kecuali 7 huruf. Kita dah sebut, kita ulang lagi lah untuk ingat. Man takarrara taqarrara wa man taqarrara tahaqqaqa. Benda yang kita dah ingat, kita ulang-ulang lagi, dia akan kemas, dia akan kuat ingatan kita. Benda yang dah kita ingat kuat, kita duk ulang lagi, dia akan sukar sekali untuk kita lupakan. Sebagaimana Fatihah lah. Fatihah ni kita duk baca daripada kecil, dengar daripada kecil. Kalaulah kata, bukanlah kata kita nak suruh tinggal, kalaulah 10 tahun kita tak baca, saya ingat lagi. Qul huwallah 10 tahun tak baca, rasanya ingat lagi. Sebab apa? Sebab ulangan itu terlalu banyak. Kita dengar orang ni baca, anak kita baca, cucu kita baca, kita sendiri baca 17 kali paling kurang sehari semalam. Jadi kita sebut
Jadi huruf yang tebal dalam Quran 7. Apa dia? Dia simpulkan oleh para ulama khussa dhaghtin qidh. Yakni 7 huruf. 7 huruf: kha, sa, dha, ghain, ta, qaf dan juga dha. Selain itu nipis, kecuali 3 huruf yang boleh berubah mengikut keadaan. Apa dia? Alif, lam, ra. Alif jika berada selepas huruf tebal, dia tebal. Wala dha. Dha yang kita sebut tu dhad. Kemudian mat yang kita panjang tu alif. Tapi panjang tu pun kita tebalkan juga. Kita tak baca dha, tak. Dha kita kekalkan. Kenapa? Alif tu menjadi tebal kerana dia bersebelahan dengan huruf yang tebal. Lam pun sama. Cuma dalam bacaan kita haf'an asim, satu tempat saja, yakni pada kalimah Allah yang mana ianya didahului oleh baris atas dan juga baris hadapan. Itu yang kita tebal. Adapun qiraat lain antaranya Warsh An-Nafi', dia baca mana-mana lam antaranya yang berada setelah sad, ta sebagai contoh, yang berbaris atas biasanya tebal. Jadi biasa-biasa kalau siapa yang biasa ke Mesir, yang biasa pergi ke kampung-kampung sedikit, masih ada lagi orang tua yang azan, dia baca macam mana? Hayya 'alas salah. Jadi orang dengar, apa tak betul? Tak, itu qiraat yang betul. Kerana Mesir dahulunya sebelum bacaan haf'an asim, mereka baca dengan Warsh An-Nafi'. Cuma telah beredar beberapa zaman, mereka bertukar kepada haf'an asim. Okey, dan yang kita nak sebut adalah ra. Ra ini banyaklah dalam kitab tajwid ni kita tengok dia sebut begini. Tapi kesimpulan secara umumnya adalah ra wajib dibaca tebal dalam 8 keadaan, wajib dibaca nipis dalam 4 keadaan, boleh dibaca tebal dan juga nipis dalam 2 keadaan. Antaranya yang wajib dibaca tebal adalah pada ayat yang kita jumpa ini ataupun perkataan yang kita jumpa, wal qur, tebal. Ra yang mati sebelumnya baris atas ataupun depan, yakni kita mesti tebal. Jangan baca wal Quran. Orang Melayu kita sebut Quran. Ambil Quran tu, tak ada masalah, tu percakapan kita. Tapi bila baca Quran tak boleh sebut wal Qurani, tak, wal Qur'an, tebalkan ra tu. Okey, wal Qur'an, bagaimana ra itu jadi tebal? Kerana lidah kita yang belakang dekat dengan kita punya tekak itu kita angkat sedikit. Kalau kita nipiskan ra, ri, lidah kita begini je. Tapi kalau kita nak tebalkan ra, yang belakang tu kita angkat sikit. Dia ada melengkung sikit. Qur, ra, ru. Okey. Wal Qur'an, 2 harakat. Panjang. Nil Majid. Panjangkan ya dulu, kemudian berhenti, baru kita lantunkan dal. Dal ini qalqalah kubra. Wal Qur'anil Majid. Cuba. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang pertama ini qaf, yakni qaf demi Al-Quran yang mulia. Ini Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW dan yang kita terima pada hari ini. Dan sesiapa yang dekat ataupun sentiasa bersama dengan sesuatu yang mulia, pasti kemuliaan itu akan dapat pada dia. Oleh kerana itu disebut oleh para ulama, kenapa kita menjadi umat yang mulia? Kerana Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Kenapa kita ni khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, itu bukan syarat nak jadi umat mulia. Disebut oleh para ulama, itu sifat mereka. Tetapi mulianya kita kenapa? Kerana kita umat Nabi yang paling mulia. Jadi begitu jugalah, kalau antaranya kita nak dapat kemuliaan, mestilah kita mendampingi Al-Quran, adalah kalam Allah yang diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, baginda Nabi SAW. Okey, seterusnya bal, jelaskan lam. Kita detailkan sedikit 2-3 ayat. Kemudian yang lain tu kita laju sikitlah. Bal, jelaskan lam. Ajibu ain, sepik ahli kaum kita yang tengah, tu huruf ain. Ajibu jim, mana tempat dia? Wasatil lisan, tengah lidah kita. Jadi kalau kita belajar makhraj huruf, tempat yang paling banyak keluar huruf adalah al-lisan.
Dia panggil lidah kita. Dia ada aqsal lisan, dekat dengan tekak kita. Kemudian di situ pun ada beberapa huruf. Kemudian hafatul lisan, tepi lidah. Wasatil lisan, pertengahan lidah, ada beberapa huruf. Tarfil lisan, ra'sul lisan. Jadi banyak huruf yang keluar daripada lidah. Jadi lihat balik pelajaran tajwid kita. Masa di masjid ni pun ada pelajaran tajwid. Lihat balik manakah tempat keluar huruf. Mengetahui makharijul huruf adalah sesuatu yang sangat penting. Jim adalah huruf yang keluar daripada pertengahan lidah. Kita angkat ke langit kita. Ajibu, panjang kan wow itu. Ada kening itu panjang kan, kerana pertamanya waw itu huruf mad bertemu dengan hamzah di dalam dua perkataan, yakni huruf mad di akhir perkataan pertama bertemu hamzah di awal perkataan kedua, yakni melibatkan dua perkataan. Kita namakan dia mad jaiz munfasil. Ini kita bacakan dengan 4 harakat. Dengung. Macam mana kita tahu nun tu dengung? Dalam Quran ni dengung ni dua je. Maksudnya tepat kita nak lama, sama ada nun ataupun mim. Jadi bila kita lihat nun dan mim mati, kita kena tanya dulu sepatah, dengung ke tak kat sini? Yakni dengan makna lama ke tak pada nun tersebut ataupun mim tersebut. Dia tidak ada lain. Selain tu kita tak dengung. Ada orang tanya, tanwin tu iwad anin nun, gantian daripada nun. Oleh kerana itu bila kita sebut huruf yang baris satu, ba, tambah satu lagi baris, kita panggil tanwin. Ban, bunyi dia nun. Jadi tanwin itu nun. Tanwin itu nun. Okey, bila kita jumpa nun ataupun mim mati, kita kena tanya lama ke tidak pada nun tersebut. Ini kena lama jika nun di dalam resam Osmani, nun yang mati tidak ditulis sebarang tanda di atas dia. Dia biar kosong. Itu kena lamakan pada nun tersebut. Kecuali jika jumpa huruf lam dan juga ra. Kat sini kita jumpa jim. Okey, kita tahu kena lamakan pada nun tersebut. Okey, yang kedua, ni dalam sedikit, kita kena tanya bagaimanakah kita nak dengung. Macam mana bunyi dia, tebal ke nipis? Yang mudahnya untuk kita tahu dengan kita melihat huruf yang kita jumpa. Jim adalah huruf istifal, huruf yang nipis. Jadi dengung itu nipis. Tak boleh dengung auja, tak kena lah. Anja. Kemudian kena adjust tempat duduk standby nun bila kita nak masuk pada jim. Dia ada kalau dalam jumpa kaf, jumpa qaf, itu tempat yang lain-lain. Okey. Anja itu mak wajib muttasil, huruf mad, alif tu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Tanda panjang di atas alif itu baru zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi titik pun tak ada, baris pun tak ada. Ini zaman setelah itu lama. Jadi semua benda baru kita panggil, benda baru. Bahkan sekarang ni lagi banyak benda baru tentang Quran. Quran warna-warni baru semua tau. Quran waqaf ibtidak baru. Jadi adakah semua benda yang tak ada zaman Nabi tak boleh? Jadi kita kena lihat. Disebut oleh para ulama, jika masih lagi berada dalam ruang lingkup syarak, itu dibenarkan. Jadi yang asalnya kita melihat kepada huruf mad itu, alif ja bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, kita namakan dia mad wajib muttasil. Boleh baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, sama juga mim yang kita jumpa dan tidak ada tanda di atas mim menunjukkan bahawa mim itu perlu kita lamakan dia. Nun sama juga tidak ada tanda. Jumpa za, dengung itu nipis kan. Munzirum, tanwin baris 2 hadapan, kedua-dua bentuknya macam waw, menunjukkan bahawa kena lamakan pada tanwin tersebut. Apa itu tanwin? Bunyi nun. Munzirum min, masuk terus pada mim, idgham ma'al ghunnah. Minhum, kita dah jumpa juga nun yang mati yang diletak tanda mati di atas dia pada perkataan minhum, yakni dengan makna tidak perlu dilamakan pada nun, yakni jelaskan nun pindah kepada hu, kita panggil izhar halqi. Minhum sama juga mim yang mati diletak tanda mati, maksudnya tidak perlu lama pada mim, kita namakan apa? Izhar syafawi. Minhum faqa,
Tu kalau orang tak sempat nafas boleh berhentilah kat situ. Faqa tebal, lal kafiru panjang, nahadza. Za ini ambil perhatian sikit, huruf yang keluar daripada hujung lidah kita bertemu dengan hujung gigi hadapan kita, gigi kacip kita. Za, jangan sebut za. Ada orang sebut za. Pentingnya huruf za ini kerana terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi jangan sebut za. Ada orang disebut siratal lazi. Tak betul. Salah tempat keluar tu. Kesalahan yang besar. Jadi ambil perhatian, keluarkan sedikit hujung lidah kita. Hadza siratal ladzi. Cuma setengah orang dia nak buat tu kadang-kadang separuh lidah keluar. Tu tak naklah. Itu berlebihan. Hujung sahaja. Hadza syai'un. Kita jumpa dah. Tadi kita jumpa baris dua hadapan, kedua-dua bentuknya macam waw. Itu kita lamakan dia. Satu lagi baris dua hadapan yang kita jumpa ini syai'un, satu bentuk dia macam waw, satu lagi dibuat terbalik menunjukkan bahawa tidak perlu lama pada tanwin tersebut. Syai'un ajib, lantun dengan ba. Okey. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Cuba. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Allah SWT sebut orang kafir ini, mereka terkejut bila datang pemberi amaran itu daripada kalangan mereka sendiri. Mereka tidak dapat terima. Mereka kata kenapa tidak diutuskan malaikat antaranya dalam ayat-ayat yang lain. Sebab mereka melihat Rasul itu berjalan sebagaimana mereka berjalan, makan sebagaimana mereka makan, minum sebagaimana mereka minum. Jadi kenapa mereka minta, kenapa tak turunkan malaikat jadi Rasul kami? Ini sama macam kami manusia. Tak. Antara hikmahnya Allah SWT jadikan manusia ini sebagai Rasul. Terkejut ingat dah masuk isyak. Jadikan manusia ini sebagai Rasul kerana untuk dijadikan qudwah, uswah. Kalaulah malaikat menjadi Rasul, niscaya kita tak boleh nak ikut. Kerana malaikat ni tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak minum. Macam mana kita nak ikut makan yang betul sebagaimana yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjukkan oleh Nabi Rasul yang Allah Taala utus dari kalangan manusia sendiri. Jadi untuk antara hikmahnya untuk menjadi uswah dalam segala sudut kehidupan manusia. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Dia kata ini suatu yang ajaib. Diutuskan Rasul sama macam kita kenal dia dan sebagainya. Menganggap manusia ini manusia macam kita. Ada setengah orang dia menganggap begitu. Rasul ni macam kita, jangan besar-besarkan sangat. Kan Al-Quran sebut qul innama ana basyarum mithlukum, aku ni manusia macam kamu. Tapi jangan berhenti kat situ. Ayat Quran tu ada sambung lagi. Yuha ilai, aku ni diberi wahyu oleh Allah menyebabkan aku ini lain daripada kamu. Jadi Nabi SAW ada khususiyat dia yang tidak ada pada manusia lain. Bahkan ada yang tidak ada pada Nabi dan Rasul yang lain. Itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, untuk ayat yang berikutnya kita satu lagi kita detailkan, kemudian kita terus baca. Aiza panjang dua harakat, za jangan za, za. Mitna baca dengan mitna, walaupun ada qiraat yang baca dengan mutna. Antaranya Hamzah, Kisai, mereka baca mutna, kita mitna. Wa kunna, dengar nun bersabdu, tura tebal, ba berhenti dengan satu baris saja. Aiza mitna wa kunna turaba. Za banyak jumpa za, latihan bagi kita. Jangan za, za. Zalika raj, lantun jim, qalqalah sughra,
baris tanwin, asalnya tanwin, cuma diubah tulisan itu letak mim kecil. Apa maksud mim kecil? Mim kecil dalam Quran ada dua. Satu, mim kecil yang ekor dia ke bawah, sebagaimana yang ada di atas ain yang kita jumpa ni, raj'un, itu kita namakan dia iklab. Satu lagi mim kecil yang ekor dia ke tepi, kita panggil waqaf lazim. Ini dituntut untuk kita berhenti pada perkataan tersebut. Di sini tengok, raj'un ba'id. Ada dua bacaan lah. Bila kita belajar dengan guru, ada guru mengatakan buka mulut sekadar sehelai kertas, ada mengatakan tutup mulut. Cuma ada dawabit dia. Bila kita kata tutup mulut itu, jangan tekan, jangan raj'un, tak, tutup saja, raj'un ba'id. Ada mengatakan buka sempit saja, raj'un ba'id. Cuma setengah orang dia bila nak buat yang buka tu luas sangat, jadi bunyi sangat tidak betul. Zalika raj'un ba'id, itu tak betul. Kalau nak buka pastikan sedikit saja. Okey, ba'id, nonton. Zalika raj'un ba'id. Jadi mereka tersekat, disebut oleh para ulama, kenapa orang Quraisy antaranya tidak menerima adanya bangkit balik, kerana mereka tersekat dengan hukum akal. Mereka tidak memahami hukum akal. Mereka kata mustahil bangkit balik. Kerana apa? Mereka melihat atuk nenek moyang mereka yang dah mati lama dulu, tak ada pun seorang bangun. Jadi mereka tersekat, tertukar di antara hukum adat dengan hukum akal. Oleh kerana itu bila kita belajar usuluddin, sebelum kita nak masuk, kita belajar dulu apa itu hukum akal, hukum adat, hukum syarak, supaya dapat bezakan di antara perkara-perkara tersebut. Okey. Seterusnya kita terus baca. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Wa 'indana kitabun hafiz. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apakah yang dimakan oleh bumi. Ini betul, bila kita mati, jasad kita akan dimakan oleh bumi. Kecuali para nabi dan juga para rasul, para syuhada, juga ada setengah disebut orang yang menghafal Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kebanyakan manusia bila mati, jasad dia akan dimakan oleh bumi. Kecuali disebut oleh baginda Nabi SAW, kecuali ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni tulang yang kecil yang berada di hujung tulang belakang kita, kecil sekali, dekat dengan pinggul kita tu. Kecuali benda tu sahaja yang tidak dimakan, dan itu seolah-olah benih manusia. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki untuk bangkitkan balik, bila berlakunya kiamat nanti, disebut akan diturunkan hujan kehidupan dan akan tumbuhlah jasad manusia daripada, kita panggil ajbuz zanab itu, tumbuh jadi manusia balik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dia maha kuasa untuk melakukan perkara tersebut. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Tetapi mereka mendustakan perkara tersebut kerana tersekat dengan hukum adat mereka, tidak pernah melihat atuk nenek moyang mereka bangun daripada kubur, dan kiamat itu berlaku bukan waktu yang mereka kehendaki, akan tetapi waktu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Afalam yanzuru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha كيف بنيناها وزيناها
setelah Allah SWT menyebutkan bahawa setelah mati ada bangkit balik, mereka ragu-ragu dan sebagainya. Pada ayat ini Allah SWT menyebut dalil-dalil kekuasaan Allah SWT, menunjukkan bahawa dia maha kuasa. Dan kamu tak lihat ke, kamu pelik dengan aku boleh bangkitkan manusia? Kamu tak lihat ke langit bumi yang aku telah lakukan ini? Antara yang pertama Allah Ta'ala sebut langit yang Allah SWT bina. Bagaimanakah Allah Ta'ala bina? Allah Ta'ala hiasinya dengan bintang-bintang. Wa ma laha min furuj. Furuj disebut oleh para ulama syuquq, yang tidak ada retak, tidak ada kerosakan bagi. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. Lihatlah pada langit, dan juga Allah SWT suruh lihat pada bumi yang Allah SWT hamparkan sesuai untuk kehidupan kita. Kita boleh hidup di atasnya, adanya graviti dan sebagainya. Wa alqaina fiha rawasiya, dan Allah Ta'ala pasak bumi itu dengan gunung ganang. Wa ambatna fiha, Allah Ta'ala tumbuhkan padanya itu min kulli zawjin bahij. Zawjin yakni disebut naw'in, yakni pelbagai tumbuh jenis tanaman yang hidup di atasnya. Dan bukan semua itu tidak terjadi sendiri, mustahil benda itu terjadi sendiri. Oleh kerana itu hukum akal kita tidak terima. Mana mungkin alam langit yang begitu indah, bumi yang begitu indah ini jadi sendiri? Mustahil. Disebut oleh para ulama sebagai contoh, kalau kita tinggal di rumah, sebagai contoh rumah kita duduk di kondok, kita ni sibuk, bujang lagi duduk, tak berkahwin lagi sebagai contoh. Kita balik malam tu lewat bekerja, balik-balik kita masak sikit makan, baju pun bersepah dan sebagainya. Kemudian lepas masak tu kita dah letih, lepas sembahyang isyak kita pun tidur. Rumah berselerak, baju tak basuh lagi, makanan yang masak je kita tak cuci lagi, pinggan berterabur kat dapur. Pagi esok kita sedar sembahyang subuh kena pergi awal ni, takut jam, keluar rumah, kita kunci rumah kita. Balik pukul 5 betul, kita masuk rumah tengok semua bersih. Kita punya pinggan bukan saja duduk dalam bersih, teratur elok, dah basuh, dah teratur. Baju kita bukan saja yang terabur tadi dah basuh, dah siap gosok. Akal manusia biasa tak boleh terima baju ni jalan sendiri, mustahil. Pinggan jalan sendiri, buka air basuh sendiri, mustahil. Kita fikir mesti ada orang masuk. Sebab mungkin ayah kita yang ada kunci rumah kita, mungkin orang sekian-sekian dan sebagainya. Sebab apa? Mustahil benda itu terjadi sendiri. Apatah lagi alam yang begitu besar, mustahil terjadi sendiri. Mesti ada pencipta dia. Dan tidak ada orang yang mengaku buat langit bumi ni. Hatta Fir'aun yang mengaku diri dia Tuhan, dia tak mengaku buat langit bumi. Sebab masa dia lahir langit bumi dah ada. Nampak sangat bodoh dia kalau dia mengaku. Jadi yang mengaku buat langit bumi hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Jadi oleh kerana itu penting kita mengetahui hukum akal, kerana kita dapat membezakan di antara benda yang wajib, mustahil, harus dan sebagainya. Okey. Seterusnya. Tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib. Dan perkara ini sebagai peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ataupun untuk menjadi pelajaran bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa anbatna bihi jannat. Cuba.
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Allah Ta'ala juga sebut antara kuasaan ini menurunkan daripada langit yang kamu nampak itu hujan-hujan, dan Allah SWT tumbuhkan dengan air hujan yang diturunkan itu tanam-tanaman dan sebagainya. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Ambil perhatian sikit, ada perkataan yang agak suka. Tal lam ni ta je tebal, nadi dad tebal. Okey. Dan juga Allah Taala tumbuhkan pohon-pohon kurma dan pelbagai lagi tanaman-tanaman yang lain. Rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita. Kadzalikal khuruj. Semua itu rezeki bagi manusia, dan Allah SWT menghidupkan bumi yang telah mati. Ini dengan sebab Allah Ta'ala turunkan hujan, adanya benih di situ tumbuh. Begitulah Allah yang berkuasa menumbuhkan, menghidupkan bumi yang kering kontang itu bangun ataupun ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Begitulah Allah SWT berkuasa untuk mengeluarkan manusia daripada kuburnya nanti. Kazzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud. Jadi dua sabda itu kita ambil perhatian sikit. Setengah orang bila dua sabda bersebelahan dia tertinggal. Burrassi wa Samud. Okey. Dan Allah SWT sebut umat-umat terdahulu yang melanggar ataupun yang tidak mempercayai apa yang didakwah oleh Rasul mereka, dan Allah SWT hancurkan mereka. Antaranya nama-nama yang kita baca tadi, kaum Nuh wa ashabur rasi wa Thamud. Ada mengatakan ashabur rasi adalah kaum bagi Nabi Syuaib alaihissalam. Wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut. Kaum 'ad, Fir'aun, ikhwanu Lut, kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa ashabul aikati wa qaum Tubba'. Kullun kazzaba ar-rusul fa haqqa wa'id. Qaum Tubba', Tubba' ni gelaran raja. Macam di Mesir kita panggil Fir'aun, di sebelah Parsi dia panggil Kisra, di sebelah Yaman dia panggil Tubba'. Okey, yang terakhir, afa'ayina bil khalqil awwal. Bal hum fi labasin min khalqin jadid. Allah SWT sebutkan bahawa dengan kekuasaan yang disebutkan tadi, dan juga kaum-kaum yang terdahulu yang melanggar yang dibawa, apa yang dibawa oleh Rasul, Allah Ta'ala hancurkan mereka.
adakah kamu masih ragu tentang perkara tersebut? Dengan kekuasaan Allah Ta'ala yang begitu hebat sekali, sepatutnya jangan kamu ragu. Dan sadaqallahul azim, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran. Oh, terima kasih. Terima kasih, jazakallah. Yeah.